Hari Kanser Sedunia 2021 dan bagaimana dapat kita membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, tenang dan sejahtera. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Nur Salihah Ibrahim Tamin, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Unit Pencegahan dan Kawalan Kanser, Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berkongsi yang lebih mendalam tentang sambutan tahun 2021 yang pastinya berbeza disebabkan kita dilingkungi dengan pandemik COVID-19. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita melihat kepada sambutan pada kali ini, I Am and I Will. Jadi, barangkali mengapa tema ini diangkat untuk memberikan kesedaran dan juga maklumat kepada orang ramai tentang bagaimana usaha untuk membendung kanser. Silakan, Doktor. Sebenarnya tema ialah tema tahun ketiga, kerana kita setiap 3 tahun tema. I Am and I Will telah tahun ketiga, so ini marking the end point tahun ketiga, yang mana kita mengajak semua rakyat Malaysia, semua rakyat satu dunia untuk sama-sama berusaha memendung beban kanser dialami lah satu dunia. Malaysia tak terkecuali kan. Dan memang kita lihat kesan kanser amat besar, bukan sahaja pesakit, malah kepada keluarga dan society, sebab dia melibatkan macam-macam. Dan dia bukan setakat simple, penyakit yang simple, tapi memang dia akan melibatkan keuangan, melibatkan emosi dan sebagainya. Dan kita memang mengajak semua orang sama-sama lah, masa ada peranan untuk mainkan mencegah ni. Ada peranan masing-masing. Ya, jadi kita melihat bahawa bagaimana keluarga itu sendiri sebagai unit asas dalam membantu pesakit ini memberikan kewajaran mereka untuk bersedia segenap aspek. Tadi doktor sebutkan kewangan, emosi, meningkatkan ilmu. Kalau mungkin ada ilmu, kena upgrade lagi ilmu sebab kadang-kadang mungkin berubah kepada kemurungan dan sebagainya. Mungkin apa pengalaman doktor dapat dikongsikan? Ya. Betul. Keluarga mengambil peranan yang amat penting kerana dia sebagai tulang belakang kepada pesakit itu sendiri. Dia perlu memberi positif support kepada pesakit, memberi encourage yang baik dan menjaga jugalah, sebab kita lihat tahap pesakit ni berbeza-beza, tahap 1 hingga 4 kan. Kalau tahap 1 mungkin moral support, social support, emosi semua. Tapi kalau tahap yang lebih teruk pada itu mungkin sokongan dia lebih lah pada family. Yeah. Dan memang kewangan, memang kita tahu biasa dengar kan, kos rawatan kanser mahal. Kan? Betul, tapi kalau di government kita masih subsidize lagi lah. Cuma memang mahal lah. Sebab tu statistik kita yang kita buat kajian tahun 2015 tak silap, 45% of our cancer patient sebenarnya dia akan mengalami masalah kewangan yang besar selepas tahun dia diagnose sebagai kanser. Sakit kanser. Doktor, kita sudah arif hampir setahun COVID-19. Jadi pastinya kelompok ini terkesan menjadi kelompok yang berisiko. Bagaimana cara untuk mengawal selia dan menguruskan mereka ini? Kadang-kadang kita bimbang kerana pergerakan tertentu, mereka ini terdedah kepada bahaya yang besar, Doktor. Ya. Betul, kita sebagai orang selindia, keluarga ataupun orang ramai lah, perlu melindungi mereka kerana mereka memang berisiko tinggi, sebabnya mereka bila dalam rawatan dan memang masih belum sembuh, tahap imuniti dia memang rendah. Jadi memang kita melindungi mereka. Kita kalau boleh sentiasa SOP kita kena patuh. Janganlah kita ambil lewa SOP, sangat penting. Dan juga sebab tu hospital kita sentiasa mengekalkan sejak tahun yang lalu SOP yang ketat, yang mana kita dah susun dia punya jadual rawatan ikut yang supaya tidak sesak hospital dan sebagainya kan. So semua orang perlu patuh pada SOP dan patuh pada rawatan yang jadual rawatan yang diberikan lah sebenarnya. Baik, dengan keterbatasan kalau dulu kita boleh beraktiviti, berjumpa ramai-ramai dan juga memberikan sokongan jadi ketika dalam tempoh yang terkekang ini, apa aktiviti yang dianjurkan supaya mesejnya tetap sampai, usahanya tetap padu dalam membantu mereka yang terjejas ini, Doktor? Betul, sekarang semua maya kan visual. So jadi untuk tahun ini kita semuanya visual. Kita buat larian visual, larian kanser untuk tahun ini, yang mana boleh pendaftaran masih dibuka hingga 14 bulan dan boleh lari sehingga 28 bulan, yang mana bila visual tak kena satu kali harum habis kan. You boleh kumpul dalam masa sebulan. In fact, berjalan pun boleh, pakai treadmill pun boleh, dan boleh lari melalui checkpoint.sport lah. In fact, kalau Google pun jumpa Google World Cancer Day Visual Run 21 itu akan keluar lah. Dan kita adakan juga Selfie Cancer Challenge, yang mana ini kita mengajak semua rakyat Malaysia untuk sama-sama beri sokongan kepada pesakit kanser, juga pejuang kanser, supaya berikrar. Sebab tu kita letak caption kat situ. Yang caption paling bagus, yang paling cantik, yang paling menarik akan kita beri hadiah lah, ada kategori. So maksudnya kalau dia ambil selfie dengan pakai baju lavender atau turun lavender dan hantar caption dan hantar kepada FB kita, FB KKM,
My Health dan My Health KKM juga, kita akan adililah sebaiknya yang mana paling bagus dan bagi hadiah. Dan of course kita ada juga untuk hari ini tinggal nanti kita pelancaran oleh Tan Sri DG kita, dan ada webinar diikuti lepas DG punya pelancaran nanti. So Baik, kita Doktor, jemput semua untuk kita melihat jenis-jenis kanser di Malaysia ini, selain kanser payudara dengan menyumbang jumlah yang besar 9%, juga kebimbangan kepada peningkatan barangkali kanser yang melibatkan usus besar, ya. Jadi mungkin dapat Doktor komen sama ada yang melibatkan cara hidup ke ataupun bagaimana yang menyumbang kepada peningkatan dalam kanser jenis ini, Doktor. Betul, kanser usus besar kolorektal ni memang berkait sangat rapat dengan gaya hidup. Dia berkait dengan apa yang kita makan, ya, dan juga aktiviti fizikal yang kita lakukan. Of course genetik ada meraihkan peranan tapi tak banyak. Lagi satu obesiti juga ada peranan, dan alkohol dan merokok juga. So maksudnya faktor-faktor risiko kita lebih kurang sama dengan penyakit kronik yang lain. Cupanya mungkin orang kurang sedar bahawa faktor risiko dah serupa dengan penyakit stroke, diabetes, hypertension semua, ya. So sebab itu kita memang galakkan sangat untuk menjaga kolorektal ni. Lakukan aktiviti fizikal secara berkala, makan secara sihat, banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, banyak serat, dan cuba dapatkan BMI yang normal supaya kita boleh kawal lah. Ya, jadi dengan situasi semasa ini, dengan adanya peluang untuk akses kepada maklumat, kita harapkan supaya lebih ramai cakna tentang kesihatan, membuat pemeriksaan sekiranya ada kemusykilan seperti wujudnya ketulan pada badan. Jadi untuk akhirnya apa harapan Doktor supaya masyarakat sama-sama membantu mewujudkan kebersamaan dalam perjuangan ini? Kita tidak ada yang tertinggal sebab ia semua bersatu untuk membantu mereka yang terjejas. Silakan Doktor. Harapan saya ialah semua orang untuk menjadikan pencegahan dan pemeriksaan awal kanser sebagai satu ajaran utama dalam kehidupan mereka. Tidak mengambil lewa, jangan jadikan sebagai penyakit sebagai satu yang biasa. Kanser ni bukan kawan, ya. Dia adalah sesuatu yang kita perlu lawan dan perlu cegah supaya tak berlaku pada kita. Jangan jadikan sebagai statistik. Dan juga datang buat saringan kesihatan kita, sebab kita memberikan saringan untuk breast, kan, untuk payudara, untuk kolorektal, untuk cervix dan juga kanser mulut. Dan sekiranya dikesan positif kanser, janganlah lari daripada hospital, dapatkan rawatan yang betul, ya, daripada hospital kita ikut jadual rawatan kita takkan. Baik, terima kasih kepada Doktor kerana berkongsi maklumat dan menyuntik kesedaran untuk kita membantu IMMI Will, satu perkongsian yang menarik untuk sambutan kanser sedunia 2021. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Nur Salihah Ibrahim Tamin, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Unit Pencegahan dan Kawalan Kanser, Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, berkongsi maklumat dengan kita semua di Penonton Setia Malaysia hari ini.